Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada malam ini. Seperti yang saya telah janjikan siang tadi, kita bersiaran lagi ya pada malam kedua lah. Malam tadi pun saya buat juga live FB. Malam ni pun mungkin ada benda-benda yang agak rancak yang kita boleh bincangkan dan juga borak-borak lah borak-borak santai saham pada malam ni Okey, saya dah tulis ni 5 benda yang saya nak share pada malam ni. Sebelum kita pergi kepada seperti biasa komen-komen tentang beberapa kaunter-kaunter lah yang menarik pada hari ni jadi saya siang pun beritahu pada you all, kalau you all mengkomen tu ataupun tanya-tanya kaunter, kalau saya terlepas pandang, saya tak jawab ke tak respon, saya minta maaf Okey, so benda pertama yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah suasana pasaran saham pada ketika ini. Ini dia panggil ini bukan spek betul bukan topi betul, bukan spek betul. Saya pun dah macam budak-budak saja yang ada dah biasa buat live FB ni mulalah menengok sana tengok sini apa benda dia punya feature dia kan, dia feature tu. So pada semalam lagi saya nampak ada satu feature ni yang jadi macam ni. Kalau you rasa nak kelakar kan, tengok saya pegang muka saya, tiba-tiba hilang je benda tu, tengok tengok. Bila saya pegang muka saya hilang topi dengan tengok dah hilang topi dengan cermata tu. Okey, jadi kita bawa kepada topik pertama untuk malam ni adalah pasal pasaran yang sangat rancak seperti saya kata tadi. Baiklah, tahun ni 2020 2020 bermakna juga insya-Allah pada seingat saya 29 hari bulan September tak silap saya, tahun 1990, ketika saya berumur 27 tahun. Ketika itulah saya mendapat lesen wakil peniaga saham yang juga dikenali sebagai remiser ketika umur 27 tahun. Sangat muda belia ketika itu, dan saya masih bujang semasa itu anak tunggal bujang. Lepas tu dan saya sebelum menjadi remiser, dapat lesen remiser pada tahun 1990 tu, 2 tahun saya bekerja ataupun bertugas sebagai seorang broker komoditi. Broker komoditi, kalau you all biasa tahu tentang yang sekarang ni panggil FCPO Ketika itu kita ada BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur, dan kita ada Bursa Komoditi Kuala Lumpur. Ketika itu dua entiti yang berlainan Jadi apabila saya memegang lesen sebagai broker komoditi di BKKL, ketika itu tak boleh kita tak boleh ada dua lesen. Kita tak boleh panggil ada dual lesen ataupun memegang dua lesen ketika itu. Jadi apabila saya ingin menjadi seorang remiser, ketika saya mendapat lesen remiser, saya kena surrenderkan lesen broker komoditi broker komoditi. Saya kena surrender lesen itu, dan bermulalah sejarah ataupun sejarah saya di dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Walau bagaimanapun sebenarnya daripada tahun 1984
85 ya, tahun 85, 86 saya ingat. 86 saya sebenarnya dah mula pun berjual beli saham ya, tapi sebagai seorang student masa tu, ketika saya belajar di University of Aberdeen, Scotland ya, saya belajar di universiti jauh di utara dunia ni. Tak silap saya dia digelarkan universiti yang paling utara di dunia. Sejuk lah di Aberdeen, Scotland tu. Saya mengambil jurusan ekonomi tanah. Bukan betul-betul ekonomi ya. Ekonomi tanah ni sebenarnya kalau kerja tu menjadi seorang penilai lah sebenarnya, penilai hartanah ya. Jadi tapi saya ada belajar subjek investment. Pun masa ketika itu profesor yang mengajar subjek investment ni dia suruh kita main olok-olok. Main olok-olok di apa panggil nama tu, London Stock Exchange. Main olok-olok 100,000 pada tahun 87 bila mula main olok-olok tu, beli sana beli sini kan, untung. Masa tu dia panggil banyak, dia buat penswastaan ya. Penswastaan syarikat-syarikat kerajaan ya. British Telecom, apa lagi tu, macam kita Malaysia sekarang ni lah, Telekom Malaysia, TNB semua ni kan, dulu kan kerajaan punya. Jadi bila ni saya pegang kepala ni, hilang kejap kot, tak hilang pula apa ni. Jadi seperti di Malaysia, kita pun tiru di Britain masa tu ya. Saham British Telecom, British Gas, British Electric lah, macam-macam lah ya. Banyak masa itu penswastaan. Jadi kita melabur, dan bila trade on paper ni saya untung, banyak untung. Masa tu pun dia panggil saham tengah bull run lah dia panggil, ataupun uptrend bull market. Jadi bila banyak untung, akhirnya saya minta beritahu arwah ibu saya. Saya kata apa nama tu, minta tolong dia hantarkan duit. Apa nama tu. Jadi dia hantar sebanyak 10,000 pound lah, 10,000 pound sterling, hantar ke saya. Jadi saya trade betul-betul real money lah, real money. Jadi bila trade real money tu pun alhamdulillah buat duit. Jadi seronok lah, seronok. Jadi di situlah saya mula menyemai minat melabur di pasaran saham. Dan sebelum saya balik tu pun sempatlah saya bergambar di London Stock Exchange tu, seperti mana you all sekarang boleh bergambar di Bursa Malaysia. Ada gambar bull dengan bear dia, ada gambar bull dengan bear dekat bursa. Siapa yang pergi bursa, you all akan cuba bergambar dekat bull dengan bear tu. Dia satu benda yang seronok lah kepada pelabur ya. Satu kenangan ya. Sila datang ke Bursa Malaysia di belakang bangunan Maybank ya. Pertemuan Maybank. Okey, apa yang saya nak kongsikan semula tadi ni, saya dah cakap ni topik. Jatuh pula. Topik pertama saya adalah nak cerita pasal Super Bull Run ya. Super Bull Run. Okey, balik cerita. Selepas saya dapat lesen tu sebagai remiser tu tahun 1990, pasaran taklah seberapa elok sangat ya. Tak seberapa elok. Malahan benda pertama yang saya dia nampak nama Azlin Ibrahim tu, saya punya setiausaha peribadi dalam apa nama Persatuan Peribumi, apa nama tu, tahun 1991 92 kan, sangat teruk pasaran saham kitanya BSKL ni, sangat teruk disebabkan oleh perang teluk Maka ketika itu apa yang saya boleh ingat ya, Waalaikumsalam, ramai yang beri salam kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya boleh kongsikan adalah, terang cakap ya, kami remaja-remaja ni dah pandang kiri kanan sesama kami. Apa nama tu, susah. Perang teluk punya gara-gara di mana Iraq memasuki Kuwait kan, mungkin ada ramai daripada you all sini belum lahir pun masa tu kot, tahun 1992 kan. Saya tahu sekarang ramai pelabur-pelabur ni yang
budak-budak muda ni, pangkat anak-anak saya ni. Okey, jadi saya ingat lagi, kami dah mula, masa tu tak ada Grab, tak ada Grab. Macam sekarang ni ada Grab kan. Ramai yang bekerja bawa Grab, siapa yang tengah macam agak down ataupun tengah dalam proses mencari pekerjaan baru ke, bawa Grab kan. Jadi kami masa tu tak ada Grab, jadi saya ingat lagi, dah ingat nak jadi driver limousine masa tu. Nama dia driver limousine, apa nama tu, ni siapa-siapa nak tertanya kaunter tu, kita cerita karang, sekarang saya nak cerita kosong dulu. Siapa larat karang, tunggulah, maknanya sesi kedua, sesi ulasan kaunter. Sekarang ni sesi borak-borak santai dululah, pasal sejarah-sejarah ni ada kena-mena juga dengan apa yang berlaku pada hari ni. Jadi berbalik kepada bila panggil apa tu, perang teluk tu, harga saham jatuh, sentimen teruk, sentimen pasaran teruk, maka apa nama tu, susah nak cari makan, susah nak cari komisen, susah sebagai remiser, dan juga kepada pelabur-pelabur susah nak buat duit. Kadang-kadang saya cakap ni tak ada skrip, ada benda saya terskip tadi terlepas nak cerita. Cerita balik ke UK tu, tahun 87 harga saham naik gila-gila, tapi tiba-tiba apa yang berlaku pada satu malam pada bulan Oktober, saya balik daripada lecture hari Isnin malam kan, saya balik hari Isnin malam, bukanlah saya balik hari Isnin petang kan, balik lecture malam tu, tengok TV, apa panggil tu, harga saham crash, world market crash. Dia panggil apa nama kita, crash. Black Monday. Okey, bos ingat, dia istilahkan sebagai Black Monday. Allahu Akbar. Panggil apa ni, kita punya kalau tengok chart tu tiba-tiba hilang balik saya punya tu, bila saya pegang muka saya hilang. Apa ni, chart tu tiba-tiba jatuh menjunam, dia panggil crash. Jadi saya dah alami crash yang pertama dalam hidup saya masa tu sebagai seorang pelabur, pada tahun 87. Jadi sekarang ni fast forward balik pada tahun 92, pun makin teruk, tetapi kan bila dah sampai genting tu, namanya dah genting sangat tu, pada tahun, saya ingat lagi tu, pada sampai bulan Oktober tahun 1992 masih genting, pandang kiri pandang kanan, kan, sesama remiser dah fikir nak bawa cari kerja lain, nak bawa apa tadi saya sebut tu, limousine semua tu, tiba-tiba kan sedar tak sedar, tiba-tiba harga saham naik sikit, maka saya lalui pula apa yang dinamakan sebagai super bull run pada tahun 1993. Ketika tu pula, dari segi umur, saya umur 30 tahun tu, super bull run ni kan, senang cerita, nak katakan, nak bandingkan dengan apa yang berlaku pada hari ini, minggu ni kan. Aida, apa khabar? Super sedih pula saya. Super buran masa tu, minta maaf lah, saya datang rasa sedih pula. Masa super buran tu, cerita seronok lah, cerita seronok sangat. Beli apa je untung. Umur 30 dah merasa senang lah, kemudian
Masa tu kira okey lah. Minta maaf lah ya, saya emotional pula sikit. Masa super buran tu kira beli apa je lah. Tekan apa je, nasib baik lah pula. Ada pakai cermin mata ni kan, tak nampak air mata saya. Apa nama tu, tekan apa je, beli apa je, guarantee untung lah, senang cakap lah. Salah beli pun, silap beli pun untung. Macam tu sekali kan. Untung. Kita dah tak ingat dunia. Kita ingat kita lah yang paling pandai. Sama lah macam apa yang berlaku sekarang ni, saya rasa kan. Kalau siapa yang tengah ada counter-counter COVID semua ni kan, dapat limit up, you akan rasa sampai satu masa you akan rasa kita lah paling pandai. Kita lah paling pandai dalam main saham ni. Jadi apa nama tu, balik cerita 93 tu, seronok macam sekarang lah, seronok macam sekarang. Tapi pun saya nak share dengan you all, nak share dengan you all apa juga berlaku pada hari ni lah. Kadang-kadang kita berpada-pada lah dalam seronok tu. Sebab ada juga yang salah beli counter, salah beli counter. Ni depan mata saya ni apa sekarang ni, saya tak pakai cermin tak nampak lah kadang kejap. Apa ni 80, apa ni 80 pakai time frame berapa ni, daily. Apa nama tu, ada juga counter yang tak bergerak kan. Jadi bila counter tak bergerak tu mesti rasa sedih kan. Rasa sedih kan. Apa nama tu, jadi saya tahu yang tengah dengar saya bercakap ni kan, ada pasal kadang-kadang kita sesama kita mungkin kadang-kadang perlu berhati-hati dalam sharing, dalam sharing. Dalam pada kita, mungkin kita ada yang suka, pun saya bersyukur, bukan saya pandai, bukan sebab saya pandai, tak tahulah apa sebab apalah sekalipun lah, apa sajalah sebab contoh saya ada terbeli, saya guna ayat terbeli lah, saya ada terbeli Notion kan, Notion lepas tu tengok tak jalan, ada rasa nak jual kan, ada rasa nak jual kan, tapi tak tergeraklah hati oleh Allah SWT, dia tak jual. Semalam naik limit lepas tu tak gak tergerak nak hati terjual kan. Hari ni limit up lagi, pagi tadi jatuhlah kejap balik, tak tergerak hati nak jual, petang limit up balik kan. Jadi adakah kerana saya pandai? Terang cakap bukan. Dalam saham ni sebenarnya tak ada siapa yang pandai. Kita banyak berserah pada Allah. Tapi bila masa sama kita usahalah, kita usaha kita usaha cuba sedaya upaya untuk mencari rezeki dalam bentuk melabur di Bursa Malaysia. Okey, balik saya rasa lagi saya tak nak cerita lah lepas ni. Sebab masa cerita bull market ni pun saya dah rasa sedih. Sebab ada benda yang saya lalui. Apalagi kalau saya nak sambung nak cerita masa apa nama tu, crash 97-98 tu. Lagi apa nama tu, kau tak berhenti mengalir air mata. Minta maaf saya dah lalu semualah. Okey, minta maaf. Okey, macam mana nak hilang rasa sedih ni. Okey, lupakan cerita tu. Apa ni, saya nak cerita benda kedua. Cerita volume volume tertinggi. Volume tertinggi pada hari ni juga nak kaitkan masa tahun 93 yang super buran tu, ada salah
satu hari yang saya ingat ya. Salah satu hari. Mungkin saya silap, tapi kalau tak silap saya tak silap. Macam tu Salah satu hari volume di Bursa Malaysia ni, satu hari lah mungkin satu hari saja. Apa ni, mengatasi volume di Amerika. Di saham di Amerika Syarikat. Macam tak logik kan? Tapi saya ingat lagi tu. Apa nama tu? Tapi lah mungkin sehari tu ajalah. Jadi macam hari ni 15 bilion tak sangka Allah panjangkan lagi umur saya. Boleh pula jumpa balik volume yang betul ke bursa ni volume tertinggi sepanjang sejarah bursa. Walau-walam saya tak tahu, tapi saya masih hidup lagi hari ni depan you all. Saya dah lalu Super Bull Run 93 tu. Nampaknya pada hari ni dari segi saham taklah boleh dikatakan Super Bull Run sebab indeks kita kan sehari dua ni jatuh pun kan tak ada Super Bull Run dari segi indeks. Tapi dari segi counter-counter tertentu dia panggil kalah pun Super Bull Run ni. Kalah Super Bull Run limit up sana, limit up sini. Tapi lebih pula kena-mengena dengan COVID Okey, jadi cerita volume ni lah. Volume hari ni tertinggi ni depan saya ni komputer ni. Berapa tu? 15 bilion lebih Kalau nak beritahu genap 15 bilion 622 juta 270,700 saham. Saham diniagakan pada hari ni dan yang bernilai lebih daripada 10 bilion. Lebih daripada 10 bilion Jadi antaranya saya nak ucapkan tahniahlah kepada you all yang terutama yang baru ni pula. Mana sampai satu masa sejarah berulang kembali. Masa tu saya anak-anak saya kecil lah masa tu Sekarang anak saya dah besar. Dan you all semua ni banyak pangkat anak saya. You all pula merasa saya pula dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Menengok balik lah kiranya. Menengok balik apa yang berlaku pada saya 30 tahun yang lalu. Lebih lah kan. Kalau ialah tahun ni 2020. 1993 27 tahun yang lalu 27 tahun yang lalu berlaku kembali depan mata saya lah. Dulu depan mata saya lepas tu dia panggil dulu, kita panggil jual beli ni pun kan, you all tahu tak, dulu jual beli remiser pun tak boleh tekan order tau. Remiser sendiri masa tu tak boleh tekan order sendiri. Begitu sekali masa berjalan ketika itu kita panggil ada central buyer. Ada 6 orang remiser, ada seorang central buyer. Berebut kita mengantar chip tu untuk suruh dia key in kan order. Punch order tu dia key in kan bertimbun. Nak kata sampai bergaduh taklah kan, tapi maknanya berebut. Masa tengah hot kan, dahsyat kan masa berubah. Jadi masa tu panggil pakai central dealer, central buyer. Kita dealer dia central buyer. Dealer pakai central buyer. Lepas tu barulah remiser boleh key in order. Malahan sebelum tu lagi remiser telefon jual beli yang menjerit berebut tu di bursa dia panggil apa nama tu, jalan Semantan apa nama tu, Damansara. Begitu sekali masa bergerak daripada dipanggil open outcry. Lepas tu gunakan central buyer. Masa tu saya dah masuk central buyer. Lepas tu gunakan BFE, broker front end. Dan akhirnya
Remiser key in order, tapi kita masih kena pergi office lah. Masa tu broker front end kita kena order, kena key in order daripada office. Sorry, meleleh lagi selimo saya ni. Apa nama tu, kita kena pergi office. Tak pergi office tak boleh. Macam tu ya. Tak boleh order daripada luar. Kemudian sampailah ketikanya pula Remiser boleh key in order pakai internet. Apa panggil ni, pakai internet kan, apa ni, online. Dan sekarang pula you all sendiri dah boleh order pakai online kan. Hebat kan masa berlalu. Agak-agak kan ada logik tak, ada logik dah. Seperti saya rasa umur saya dah tak ada lah masa tu kot. Apa nama tu, kalau you all muda ni, agak-agak ada tak logik satu hari nanti. Ni saya tadi sebut saya bukan pakai cermata betul kan. Ni saya pegang muka saya, cermata tu hilang. Gitu kan. Apa nama tu, yang pakai apalah nama ni lah dalam internet ni kan, dalam ni agak mungkin satu hari besok kita pakai cermata. Kita pakai cermata, dalam cermata tu kita boleh jual beli. Jual beli. Logik tak dengar tu? Macam tak logik kan? Tapi begitu sekali lah dulu pun ada ke logik. Barang yang terkatil, barang yang terkatil, tekan-tekan, apa ni panggil ni, tak payah pakai notebook dah pun, tak payah pakai komputer, pakai handphone kan, tekan-tekan boleh buat duit. Kan, boleh buat duit bukan sikit-sikit lah kan, boleh duit banyak-banyak. Ada tak logik? Macam tak logik kan? Tapi dah berlaku kan sekarang kan, berlaku sekarang. Jadi kalau kita fikir 20 tahun dulu macam tak logik. Jadi sekarang ni walau-malam, kalau you all panjang umur, saya rasanya mungkin tak sampai, apa nama tu, nanti macam ni kan, pakai cermata hitam kan, dalam cermata tu kita kelip-kelip mata je, sekali kelip beli, dua kali kelip sell. Macam tu kan. Walau malam ataupun chip dia dah masuk dalam mana tu, dalam kepala kita ke, walau malam lah. Itulah cerita teknologi ni kita tak boleh cakap habis. Ataupun sampai kalau pula orang kata apa nama tu, cerita kat syurga lah kan. Kat syurga apa saja yang terlintas di fikiran kita Allah boleh bagi kan. Apa saja yang terlintas yang kita inginkan Allah boleh bagi. Jadi cerita sebelum cerita ke syurga tu, boleh ke besok kita boleh panggil apa, teknologi ni, apa yang terfikir di minda kita, yang kita kata nak beli, kita kata nak beli bila kita kata nak beli counter ni berapa, cara cakap mulut ke, cara apalah kan, face apalah, recognition ke whatever, kita boleh jual beli hanya dengan menggunakan cermin mata. Contohlah malam-malam, mungkin sampai masa tu besok apa nama tu boleh berlaku kan. Ini kita kadang-kadang kan, minta maaf saya pun kadang-kadang ada dengan masa saya bukan kata peli-peli kan, pakai handphone RM10 saja. Aduh, saya tak handsome, tak kaya. Aduh kan, minta maaf lah, kita kadang buat gurau-gurau macam ni, sempat kecil hati sebagai apa ni, sebagian pihak jerit. Jerit kat handphone. Betul lah tu. Kalau dulu pula kan, jerit yang dekat panggil yang trading floor tu kan, apa dah, saya tak kerti tu, pakai tangan tu, pakai tangan berapa, 5 berapa kan. Masa tu bukan zaman saya. Jerit, jual beli. Besok mungkin berlaku perkara tu. Okeylah, apa nama tu. Okeylah, jadi topik tu dah selesai kot. Limit up yang berlaku hari ni hari ni berlaku beberapa kaunter. Tadi dia panggil limit up hari kedua. Semalam hari pertama, hari ni hari kedua. Maka mengikut undang bursa pula, undang bursa ni, sebab dia tak berlaku selalu pun kan. Mula-mula tadi ada yang menanya saya lah, saya ni presiden Persatuan Remiser Bumiputera sekarang ni kan. Saya punya timbalan presiden, budak muda, budak M+, seorang sangat berjaya, tanya saya, bos, apa ayat tadi tu, freezing price kan. Alamak, latih saya, aduh macam-macam benda ni yang kita kadang tak dapat menjawab kan. Apa nama tu, rupanya dia macam komoditi juga rupanya tau. Komoditi dulu dia panggil, dulu panggil sesi pertama limit up,
sesi kedua limit up, besok tu boleh limit up lagi sekali, tapi lepas tu dah tak boleh. Ada tak boleh, dia kena relax kejap. Relax kejap selepas 3 sesi berturut-turut. Itu masa tu komoditi Dia sekarang saham ni 2 hari berturut-turut limit up, hari ketiga dah kena relax. Dia kena dia panggil ceiling freeze kan. Ni naiklah kalau jatuh yang bottom pula Jadi benda ni tak berlaku selalu pun. Tapi saya bagi satu rahsia lah satu rahsia. Zaman moden ni pula kan. Saya selalu kadang-kadang kena tanya dengan surat khabar lah, dengan TV lah. Dulu pernah kejap apa nama tu, bila kerajaan Amerika lah, adalah satu term tu. Apa pula term tu? Shutdown kan, dia tanya macam mana Amerika shutdown semua kan. Jadi saya kadang-kadang, kita ni masalah satu tau, kalau kita tak tahu, selagi boleh kita tak nak kata kita tak tahu kan, cuba cari jawapan kan. You tahu tak rahsia paling senang? Rahsia zaman sekarang ni kan, saya orang lama ni tapi internet ni boleh tahan juga kan, walaupun saya tak tahu semua Google je, Google apa ayat tu kan, keluarlah jawapan tu. Senang je keluar jawapan tu. Jadi zaman sekarang ni, apa-apa benda kita tak tahu, kita boleh gunakan Mr. Google. Begitu jugalah saya tengah cakap dengan you. Saya buat kelas, pun tu tengah lah cari makan lah, senang cakap lah. Tak payah suruh saya cari makan. Walaupun tak nak guna ayat tu lah. Apa nama tu, saya cari makan juga dalam bentuk buat kelas. Tapi sebenarnya you all boleh saja nak belajar percuma kan, belajar percuma apa nama tu, guna ni internet ni kan. Google je. Kalau orang sebut RSI tak faham, Google je lah RSI, keluarlah dia, bacalah kan. Lepas tu YouTube kan, banyak adalah YouTube tu yang free semua kan. Tapi maknanya banyak ilmu pengetahuan nak tahu semua ni dalam bentuk free. Berapa jam saya kalau bercakap ni kan tak berhenti. Astaghfirullahalazim, dah 10.35 pun. Apa nama tu? Jadi apa nama tu? Mr. Google boleh bantu you. Tapi kalau you rasa perlukan seorang guru, seorang whatever lah, panggil sifu ke ni, terpulang tapi you kena sanggup bayar lah, kena sanggup keluar yuran kan. Lepas tu yuran tu pun yuran tu pun berpada-pada lah, terpulang kayu lah. Kalau you rasa sanggup bayar yang mahal, yang murah kan. Jadi sekarang dah banyak you all sebagai seorang pelabur, dah banyak pilihan apa nama tu, dah banyak pilihan untuk mencari kelas dan untuk mencari ilmu pengetahuan ni lah. Itulah rupanya saya kalau cakap je lah, tak sedar masa berjalan. Limit up dah cerita. Jadi besok saya alhamdulillah, syukur pada Allah, saya pun ada counter Notion tu. Saya pun belum jual. Jadi besok tak boleh buat apa lah kan. Kalau ada soalan cuba mas tanya, agak besok Notion boleh naik lagi tak? Jawapannya memang tak boleh lah kan. Dia dah freeze kan, dia dah freeze apa tadi, RM1.44 kan. Tapi boleh jatuh tak? Yang tu saya boleh jawab. Untuk jatuh ada kemungkinan, sebab untuk jatuh boleh, untuk naik tak boleh. macam pagi tadi kan dia sampai limit up sekejap, lepas tu dia swing balik ke bawah sekejap, lepas tu baru dia swing balik ke atas limit up kan, untuk counter Notion lah. Jadi kalau besok dia swing ke bawah kejap, you tanya pula, masuk tu boleh masuk tak? Kalau macam tu kan, sampai bila pun tak boleh menjawab lah. Sebab apa tau, saya jawapan saya macam ni pula. Kalau you all nak marah ke, tak marah ke, ataupun ikut saya jawab secara hakikat lah. Kalau saya tahu betul-betul, saya dah macam mana, saya duduk kat Hawaii kot. Pakai topi macam ni, duduk Hawaii. Minta maaf, boleh tak saya jawab macam tu kan? Maknanya hakikat tak siapa tahu kan. Tapi ngagak tu boleh lah kan. Kadang-kadang ada ilmu, kadang-kadang ada ilham, kadang-kadang ada dengar cerita. Jadi kita boleh share lah kan, benda-benda macam tu. Tapi untuk tahu secara tepat, of course lah, you all pun taklah that innocent kan. Tanya, jangkakan saya boleh jawab yang tepat kan. Saya tak jangka pun you that innocent kan. Maksudnya you all pun tahulah, tanya tu jangan tidak je bertanya kan. Nak tanya siapa lagi kan. Boleh bertanya, tak salah, tapi you akan tahu jawapan
jawapan yang keluar pada mulut sesiapa saja, jawapan tu bukanlah jawapan yang tepat. Kerana kalau kita bawa ke agama pun, macam tanya kan, besok apa nak jadi market? Allah dah suruh kita menjawab pun kan. Tidak ada siapa yang tahu apa yang akan berlaku besok. Jadi kalau kita cuba nak menjawab cara tepat, jadi tak betul lah kan. Tak betul lah kaedah tu kan. Jadi hati-hatilah benda tu. Tapi setakat macam ni lah, you all tertanya komen-komen tu, sebenarnya boleh aja kan, sharing-sharing komen Okey, cerita limit up dah selesai. Okay, jadi yang ketiga yang saya nak share tadi ni pasal very noisy ni. Market sekarang ni very noisy tau. Lawa pula topi. Susana. Apa nama market sekarang dia panggil very noisy. Saya tadi pun letih. Daripada ada nak buat kerja lain, langsung tak jadi. Maknanya menghadap skrin je satu hari ni. Sebab saya pun tengah ada banyak position apa nama tu, alhamdulillah, portfolio kita sekarang ni ramai yang tengah okey lah kan. Kecuali nasib tak baik, kita ada beli counter yang tengah tak bergerak apa ni tuan sekarang reminder di broker house mana. Kang sedih saya lagi, menangis saya lagi. Soalan you tu saya dulu Arab Malaysia lah. Arab Malaysia 16 tahun. Minta maaf lah, malam ni saya banyak sedih lah rasa. Sebab banyak kenangan. Sepanjang saya jadi reminder ni. 16 tahun Arab Malaysia. Kemudian rezeki jangan tidak rezeki. Masuk company kecil dah tak ada pun yang panggil Jupiter Securities tu. Daripada reminder jadi pengarah eksekutif lah. Title tu lah kemudian dipendekkan cerita, fast forward, CIMB dah ambil alih. Saya balik jadi reminder. Jadi saya sekarang ni dalam proses, insyaAllah minggu ni mungkin episod lusa, sign agreement masuk balik Arab Malaysia. Jadi kalau cakap Melayu tu, Siri pulang ke ganggang lah. Jadi saya banyak sejarah hidup saya banyak di Arab Malaysia. Terlalu banyak sejarah semasa saya di Arab Malaysia. Okey, tak apa. Minta maaf lagi sekali malam ni teremosi pula sikit. Okey. Minta maaf lah, adalah soalan you tu saya tak salah kayu, cuma soalan you tu membuat saya emosi pula sedikit sebanyak. You tak payahlah. Jangan tidak pun. Elok-elok pula saya punya yang nombor 5 ni, selepas very noisy ni, saya cakap pasal noisy tu kan. Terang cakap boleh saya tunjuk ni. Tapi kalau baca terbalik lah kot. Kalau baca jadi terbalik ke? Cuba you baca tu. Tu kan. Macam ni saya nak biar you nampak. Ni cakap betul kan. Ni topik saya sekarang ni, kawalan emosi. Kawalan emosi. Saya pula tak boleh mengawal emosi saya malam ni. Tapi kawalan emosi yang saya nak share dia adalah kawalan emosi di pasaran lah, di pasaran saham pasaran saham. Jadi you all yang muda-muda ni bila tengok alamak saya punya semua banyak lagi keluar, ya Allah. Kawalan emosi di pasaran saham saya ni pula tengah tak boleh mengawal emosi luar ni. Malam ni alamak macam ni nak tidur je lagi ni. Kawalan emosi pasaran saham, selalunya hati-hati bila harga dah menggila-gila ni, kita hilang akal, kita susah nak kawal emosi, akhirnya kita terbeli masa counter tu tengah melonjak-lonjak naik, lepas tu sangkut di pucuk. Malam-malam tidur kat pucuk katil. Benda tu terang cakap, dia akan berlaku balik. Malahan dalam seminggu lepas, banyak counter yang naik gila-gila. Mungkin ada di antara you all ni
apa nama tu, dah apa nama tu, dah sangkut pun kan, dah sangkut kan. Jadi apa nama tu, hati-hati hati-hati. Apa nama tu, cuba ingat hari ni profit apa. Oh, tapi lah syukur Alhamdulillah. Malahan itulah, saya tak nak cerita lah. Ada benda yang menyeronokkan saya hari ni lah. Menyeronokkan diri saya. Account tu tak nak cerita. Apa ni, saya selalu suka berkongsi cerita sedih daripada cerita bahagia. Bukan bahagia lah, cerita seronok ni kan. Cerita seronok tu biar orang lain lah kongsi. Apa nama tu, okey, baliklah. Rasanya dah sudah ke ni kawalan emosi. Kawalan emosi lah, last topik saya nak cerita. Kawalan emosi ni dalam pasaran saham, tolonglah jaga emosi you all. Kalau tak betul nanti takut terkena lah, senang-senang boleh kena. Boleh kena libas dengan market, apa nama tu, tak berbaloi lah. Tak habis-habis pula saya punya sesama ni. Mana saya nak tekan. Dah mula dah ni. Saya tekan macam mana? Kan dah kena macam semalam balik ni. Bila macam ni kan, nak tunjuk kat komputer tu dah jadi macam mana? Okey, saya sekarang ni tak tengok muka saya lagi. Saya sebenarnya nak hilangkan yang gambar ni, yang benda ni kan. Tak boleh. Nak hilangkan gambar ni cara dia. Macam ni baru nampak muka saya betul lah. Kalau you nak tengok sekejap lah macam mana muka saya yang betul lah. Rambut dah mula botak, rambut dah mula putih, beruban semua, menunjukkan saya tua bersama pasaran saham yang saya lalui ya. Okey, sekarang ni kita tengoklah, kita tukar ke sebab you all sebenarnya bukan nak ni sangat kan. Apa position yang ada, alhamdulillah lah, banyak position yang bagus-bagus tau. Counter-counter yang tengah uptrend ni, tengah limit up ni, saya ada gitu kan. Counter-counter yang banyak buat profit, alhamdulillah lah ada. Sebab saya memang gunakan ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita ajar, yang kita sharing ni. Aduh, ya Allah, saya nak ambil tisu lagi tisu yang ada tu dah lembab, dah basah, ambil tisu baru. Okey. Apa ni, alhamdulillah. Tapi macam ni lah, kalau you all tanya counter, saya nak share sikit. Kalau boleh kan, apa nama tu, janganlah ada banyak sangat counter. Nanti tak monitor saya sendiri. 456. Kadang-kadang bila jual tengah 4, biasa-biasa ada 5 counter. Kadang-kadang mungkin terlajak 1. Maksud saya, kalau you all pun faham, tengok market ni, kita tak dapat nak concentrate kalau counter kita tu, portfolio kita banyak sangat counter. Tapi janganlah sampai macam 3 counter pun saya rasa sikit sangat. Nanti kan tak cukup lah, pecahan portfolio tu tak cukup kalau 3 counter. Yang paling ideal kat saya 5 counter cukup lah. Macam tu ya. K1 dah jual ke Haji? Okey, you tanya ni apa yang saya nampak Saya nampak, saya cerita. K1, pagi tadi saya dah queue. Untuk pengetahuan you all pun, mungkin belum sampai masa you all perlu tahu ataupun saja nak tahu kan. Kita boleh key in order ya. Sekarang ni kan tadi cerita Remizer boleh key in order. Saya kat rumah je buat sekarang kan. Jarang pergi office. Ataupun you all key in order kan. Maximum sekali key in order ni 500,000 share. 500,000 share. Jadi, okay, saya ada satu account, saya ada 2 juta share. Example Jadi, saya tak boleh key in sekali 2 juta. Saya hanya boleh key in 500,000, 500,000, 500,000, 500,000. Jadi, saya start letak 13 sen, 13 sen setengah, 500,000, 500,000. Tapi terlambat je sikit, dia dah mula swing ke bawah balik. Jadi semua saya punya order tu tak done. Jadi saya masih pegang. Jadi besok pun saya gunakan teknik harapan kan. Minta dia naik balik Okey, jom kita mula-mula lah. Dah pukul berapa ni? Borak.
Dah 10.50. You all lebih nak dengar, nak tengok counter pula kan. Yang depan mata saya ni, depan mata kita sekarang ni, dia panggil counter 80 kan. Okey, sekarang ni pertama saya nak tunjukkan, ini adalah panggil daily chart Daily chart. Oh, daily chart. Kenapa keluar counter 80 yang dia paling aktif ke? Kita tengok balik sini. Oh, nombor 2. Mula dengan M-Touch. Ni counter yang paling aktif hari ni. Okey, saya share beberapa yang larat lah sebelum kita sesama nak masuk tidur ni kan. Volume nombor 1 M-Touch. Nampak ekor panjang tu kan. Ni yang ni kita panggil ada ekor panjang. Ada ekor panjang. Lepas tu volume ni mencodak macam ni saya tak nak menakutkan you all tapi kalau daripada tengok price, volume, dua ni perkara ni kan, dia macam hari ni tadi sendiri dah buat, dia panggil buying climax tau, buying climax. Maknanya naik yang dah agak keterlaluan. Jadi kita mungkin menjangkakan dia jatuh dulu. Hari ni sendiri pun tadi dah ada some profit taking kan, sebab dia dah macam apa lagi satu ayat tu, buying climax ni kira blow off. Dia blow off pada hari yang sama pada hari ni apabila volume terlampau naik kuat sangat dan harga naik kuat sangat. Jadi ini M-Touch saya rasa ramai you all ada ni kan. Kalau volume banyak tu senang-senang lah ramai yang ada saya nak pergi yang yang 80 tadi ni. Ini saya tidak mempunyai lesen untuk memberi buy call. Saya till up naikkan sikit tak nampak ke macam tu sekejap saya terbalikkan komputer ni, saya rendahkan sikit. Kang salah tekan, Kang mula panik lah Kang. Macam ni saya rendahkan sikit komputer. Okey tak? Dia boleh nampak tak? Dah okey tak? Okey, so balik cerita 80 ni, sekilas ikan di air, tahu jantan betinanya, sekali saya pandang, saya terus tertarik. Maknanya kalau ni MACD ni, saya pakai daily chart. Dan saya juga kena claim. Saya dah cerita semalam dan saya dah masuk semalam, saya dah ada position dalam 80 ni menggunakan sistem yang saya sendiri share, saya sendiri ajar dalam kelas saya panggil Smart NR ni. Semalam saya masuk pun bukan hari pertama suruh beli bukan first day buy signal, tapi saya semalam saya masuk whatever, kita mesti ambil first day risk nama dia. So saya sendiri dah ada position dalam counter ni. Banyak jugalah. So hari ni dia masih meneruskan kenaikan, dan di sini MACD ni dia panggil Golden Cross. Suruh beli, sini suruh beli, parabolik suruh beli. Kena belajar lah. Lepas tu memang dah ada buy signal lah untuk 80 ni. Jadi saya pun beli semalam dan tak ada sebab saya nak jual. Dia tak ada keluar, dia panggil sell signal Wow. Banyak kita sesama untung ni kot hari ni kot. Yang ini pun saya tempted juga tengok ni. Tapi XDL ni lagi satu rahsia yang saya boleh share apa yang kita nampak ni. Kalau you all yang jenis ramai tengok 354 orang tengok saya bercakap mencelotir ni kan. Satu yang saya nak share, saya tengok dari segi sini saya tempted tengok dia panggil apa ni, ada support level lah kan, dah rendah kan. Tapi saya ada satu rule yang saya, kalau boleh saya tak nak tak nak lawan lah rule tu kan. Salah satu rule saya tak nak beli saham yang kalau dia trading di bawah line merah ni. Line merah ni dia panggil simple moving average 200 hari. Selagi boleh saya tak nak lawan rule tu. Mana kalau macam counter ni trading bawah ni, saya try tak nak beli. Tapi saya tak kata tak boleh beli tapi saya tak suka beli. Lepas tu bila kena pula lagi nama company ni kan, XDL ni saya kurang minat je lah
apa ni, tapi saya tak kata saya bagi sell signal ke, suruh you all jual ke apa ke, tak ada. Ini kita ulasan saja sesama sharing. Apa nama tu, oh ada fake news Oh yelah, cerita news ni kan, tu pasal saya dalam saya punya cara saya punya falsafah dalam urus niaga saya, trade what you see on the chart, not what you hear, not what you think, not what you feel, not what you, apa lagi satu kan otak saya dah mula jam ni, ada 4 benda tu lah. Yelah, benda 4 tu lah, not what you hear, not what you think, not what you read, apa lagi satu tu lah, 4 tu kan. Jadi trade what you see on the chart pula apa maknanya? Chart tu kata apa lah, chart tu kata apa pula, chart tu kata apa kalau ditanya nak kan. Ikut apa yang kita belajar lah. Indikator yang kita belajar, tu semua. Kalau dia memberi buy signal, kita beli. Kalau dia bagi apa nama tu sell signal, kita jual kan. Ada yang kata tadi takut fake news kena masuk kena masuk kelas apa nama tu. Okay, so SDL ni saya guna istilah you all like kurang minat lah, kurang minat. K group dia bertahan. Saya ada mention pun rasanya semalam kan. Dia panggil resistance level 14 sen 14 sen. Jadi pada hari ni telah terbukti, setakat hari ni tu maksudnya 14 sen tu tak boleh pecah lah, tak boleh pecah. Itu salah satu teori cara kita menganalisa saham. Apa nama tu, saya punya sistem ni, ini yang ketiga saya gunakan. Pertama saya tengok price, tengok harga dari segi candle. Yang ini bukan Heiken-Ashi yang ni candle, Japanese candle biasa. Tengok candle, kalau hijau tu mana bagus lah kan, positif kan, di tengah naik kan. Yang kedua tengok volume. Kalau macam tadi tu volume tiba-tiba mencanak tinggi tu, I don't like it. Tapi kalau macam yang ini, volume ni okey lah, so lah, sebab dia hari ni pun malah lebih rendah daripada semalam kan. Dia tak adalah spike sangat volume berbanding dengan seminggu lepas jadi tapi yang ketiga saya akan tengok support dengan resistance. Dalam kes ni memang sebelum ni saya kan, you all tahu kan, saya lama collect. Saya dah collect banyak kat sini. Malahan alhamdulillah sebenarnya di segi peratus account saya tu dari segi peratus, untuk counter ni dah untung 70% lebih lah. Tapi untuk masa sekarang ni cakap 70% lebih untung tu pun ada rasa malu pun juga sebab apa tau? Sebab ada yang bercerita untung 500% lah, 200, 300, 400, 500%. Dah jadi macam the new normal. Macam COVID tu kan, the new normal. Apa the new normal sekarang kat Bursa Malaysia? Dulu kan, ingat tak? Kang ada pula yang kecil hati pun saya bercakap ni kan. Kadang-kadang kita cakap ni mungkin menggurui hati orang kan. Dulu jadikan ASB benchmark ASB kan. ASB bagi 5.5%. Kalau saya boleh buat atas pada 5.5%, dah terror. Lepas tu nak tunjuk terror pula. ASB bagi 5.5% setahun, saya boleh buat 5.5% sehari. Dah terror daripada ASB kan. Rupanya pada kita rasa kita terror yang itu, tiba-tiba sekarang pula kan, alamak tolong dongakkan sikit kamera, ataupun saya kena turunkan. Hari ni sebagai laptop, saya turunkan laptop. Okey tak? Dah nampak lagi okey tak? Laptop kan. Jadi bila yang cerita sekarang ni, tu lah. Ada yang untung 1000% kan. Rasa malu pula kita kan, macam saya ni. Malu pula nak cerita untung. What? 70%? Dah rasa terror. Rasa malu pula nak cerita kan. Tapi itulah lagi satu kita kalau boleh lah hidup ni, tak perlulah membanding-banding sangat di kita dengan orang lain. Rezeki masing-masing Tapi kalau siapa yang dapat lebih tu, alhamdulillah, syukur pada Allah banyak-banyak. Dan juga seperti biasa, jangan lupa bayar zakat. Ada kaunter yang
freeze ni ada berapa? Ada 4 ke tadi? 3, 4 yang saya boleh update kan? Sebenarnya dah viral kot. Dah viral dekat WhatsApp group, dekat Telegram group kan. Tapi kalau you all belum tahu, sekarang saya updatekan lah. Ada berapa counter HLT rasanya. Dia dengan anak dia. Lepas tu ada pula yang cakap tu, oh saya ada mak, saya ada anak, kata kan. Oh saya cakap pula, oh hebat kau ya. Mak kau main, anak pun kau main. Oh dahsyat kan. Saya selalu berani main mak je. Anak ni tak berani main. Apa nama tu, sebab dia punya swing tu lagi kuat kan. Apa nama tu, itulah ada 4 ni, ada 4 lah. Itulah. Termasuk aiskrim lah. Aiskrim kan. Jadi apa ni, okey, cerita balik ni. Selepas K-group ni, kalau sesuatu yang you all nak belajar pada saya malam ni adalah isu support resistance ya. Jadi isu resistance ni memang selalu berlaku. Kalau kita tengok ada resistance, kalau boleh dekat area resistance tu fikir jual. Tapi kalau pecah pula resistance, dia panggil buy on breakout jadi saham ni dia tak boleh cakap habis. Pada keadaan ini macam ni, keadaan ni macam ni. Ni lagi satu ni. Sekali pandang je kan. Next gram ni terus ada isu resistance. Resistance ni kat situ tu kita panggil, mata kita terus pandang situ. Jadi kalau besok dia boleh pecah, boleh pergi lagi. Kalau tidak, maknanya ada resistance semasa apa nama tu, pada harga berapa tu 7 sen 7 sen kan. Jadi sebenarnya kalaulah salah satu sistem ataupun yang you all nak guna pakai, tengok resistance je. Tengok resistance tu dah satu benda yang boleh dijadikan panduan pedoman. Mana apa-apa sebelum jual beli, tengok chart. Kalau chart tu harga tengah dekat support, cuba belilah dekat support. Kalau harga tu tak boleh pecah resistance, maknanya kita fikir jual. Dan kalau kita belum beli pula, jangan masuk lah kan. Sebab ada resistance, ada paras halangan kan. Kan kita senang kan main saham ni. Sebelum belajar benda lain lah, sebelum belajar stokastik RSI ke MACD ke semua tu, perlu belajar. Dekat MACD ni ada panggil histogram kan. Banyak benda sebenarnya kita boleh belajar, dan kalau belajar ni pun seronok sebenarnya kan. Suzana dekat sana tu, ni apa ni, Dragon Ball belum muncul ke atas, belum macam kata jual kan. Tapi saya macam mana cakap, kalau tengok short term ni ataupun tengok yang lain-lain ni, memang suruh jual dulu ya. Tapi kalau pandang pula ada satu segi lain, kalau dia boleh bertahan pada harga sini, macam ada support level, maknanya boleh monitor lah. Kalau saya XOX ni, saya akan masuk ke dalam watchlist yang mungkin saya akan fikir untuk membeli lah ya. Fidaus, apa nama tu, okey, MQ Tech ni untuk daily chart agak susah nak menilai malahan kalau pula kita pandang dari segi tu, macam ada Christian Bar tu, macam dia dah bagi sell signal tu, apa nama tu, apa dia panggil tu, kalau Japanese candle ni, doji ada doji kat situ kan. Saya pakai time frame daily chart sejauh mana you all boleh faham ataupun dapat sikit sebanyak belajar daripada apa perkongsian saya secara celoteh ni. Alhamdulillah lah ya. Kalau tak dapat apa-apa, kalau rasa dah ngantuk, tidurlah dah pukul 11. Okey, hari nanya K1 tadi kan. K1 ni pula pun kan, saya kalau time frame yang daily chart ni, itulah ada ekor panjang dan macam ada bunga-bunga. Dah ada bunga-bunga suruh jual lah. Kan. Jadi saya kalau macam ni lah, saya akan suka pula start tengok dia panggil edit data compression. Contoh saya tu pergi tengok 30 minit punya chart. Itulah. Tengok. Kalau you nak belajar lah. Macam ni lah. Okay. Saya step by step lah. Tadi mula-mula daily chart kan. Jadi kalau boleh you tengok dulu, daripada daily chart tu pergi dulu 60 minit punya chart. 60 minit punya chart dah ada sell signal. Dragon Ball tu dah ada dekat atas. Jadi kalau 60 minit punya chart tu ada sell signal, memang obviously 30 minit punya chart pun memang sell signal lah. Sell signal. Lepas tu
dah ada buy signal tak? Belum keluar buy signal. Jadi kalau you pandai baca chart ataupun belajar baca chart ni, sebenarnya apa yang saya boleh katakan adalah chart-chart ni ya, indikator-indikator ni, ayat saya banyak bantu. Akhirnya garanti ke? Cerita saham ni tak ada garanti lah. Kalau garanti bukan saham lah namanya ya. Tapi banyak membantu. Itu saja saya boleh gunakan ayat ya. Kalau tengok chart ni, baca chart ni, kalau pandai baca chart, dia banyak bantu kita untuk bagi untuk buat decision making lah. Contoh macam balik cerita K1 ni, tak ada buy signal lagi. Tak ada buy signal lagi. Yang ni MACD ni dia dah cross selling kat situ tu kan. Belum ada cross buying. Itu saja yang kita boleh jawab. Jadi adakah besok nak masuk? Kalau dia keluar muncul balik buy signal, Dragon Ball kat bawah, MACD cross balik pada bawah, barulah kita masuk. Macam itulah. Itu cara jawab dia. Ni sekarang sampai besok pagi tak habis ni kalau saja borak ni kan. Saya kalau bercakap ni kan seronok, tak berhenti nak berhenti lah kan. Iris ni. Okey, berbalik saya akan balik kepada data compression. Minta maaf saya punya ni saya tak reti nak pusing macam mana nak nampakkan semua Jadi you all nampak yang belah hujung sini je lah yang ada keperluan untuk you all tengok tu kan. Balik Iris, saya memang sehari dua lepas pun memang ada sebut kan, bila dia ni yang sini ni kan, bila saya tengok, saya observe dia macam bertahan. Rasa saya ada mention, you boleh tengok balik lah Facebook saya sebelum ni, saya ada mention, saya kata saya suka tengok. Alhamdulillah tengok dia naik lagi. Jadi berbalik chart ni macam ni ya. Chart ni dia banyak bantu kita tau. Kalau you rajin tengok chart kan, nanti akan sampai satu ketika ya, you janganlah ingat benda tu boleh macam sekelip mata, telapak tangan ke apa kan, terbalik tangan ke, tidak, dia tak akan berlaku begitu. Tapi kalau you rajin baca chart, tengok chart, beribu-ribu chart you tengok, satu hari beratus-ratus chart kan, sampai satu masa besok you macam sekali pandang you dah boleh agak, you dah boleh mengagak. Saya guna ayat pun mengagak walaupun bila istilah mengagak ni tak ada semestinya betul kan, tapi bila you dah mula expert, kalau mengagak tu you lebih boleh berjaya kan. Okey, saya rasa saya dah rasa nak habis bercakap untuk hari ni. Dah sejam kan, saya mula tadi lah elok 10:34 minit kan, dah sejam. Okey, penutup yang saya boleh share, Allahu Akbar, tak habis-habis semua tu lagi. Saya malah cakap dengan you all, apa yang buatkan saya menangis malam ni. Saya malah cakap, tapi mungkin ada orang yang tahu kenapa. Begini ya. Sekarang saya tengok kan ada minta maaf ya, saya tak dapat lagi nak cari tengok kaunter. Masa ialah kalau boleh kita peruntukkan sejam lah. Sebenarnya saya boleh bercakap sampai ke 21 orang kan. Saya pun selalu membelik handphone kerja saya, tapi kita limitkan untuk live FB ni. Last nak cerita ya. You ingat tak sekarang ni agak viral juga satu apa panggil tu, macam kartun. Orang tu tengah memanjat, dia panjat gunung. Dia kata dia tengah cari sipu saham, dia kata kan. Dia cari sipu saham. Ni apa yang saya ingat lah ya. Lepas tu sipu saham tu tengah duduk kat atas gunung tu. Dia kata kau datang ke tempat yang betul, sebab di Malaysia ni memang ramai sipu saham kan. Jadi saya rasa itu sebagai apa nama tu, sebagai joke lah kan. Tapi apa yang saya nak share dengan apa yang saya cerita pasal chart tadi ada juga ada satu cerita lain yang di mana orang ni, pelajar ni, dia nak belajar pasal apa panggil ni, saya banyak pakai cincin tapi saya banyak pakai cincin main-main kan. Apa ni, batu jade
cerita pasal batu jade. Jadi mana dia nak belajar, nak tahu batu jade asli. Cuba fahamkan apa saya nak cerita ni cerita viral sangat sekarang. Apa ni itulah. Dia nak belajar pasal nak tahu pasal batu jade ni kan. Jadi setiap macam dalam gambar tu, dalam gambar tu kan, hari-hari dia panjat. Sekarang ni ramai orang panjat gunung, panjat bukit kan. Isteri saya pun rajin panjat bukit sekarang ni. Apa nama tu? Saya je dah tak larat nak panjat bukit. Apa lagi gunung kan. Apa nama tu? Apa panggil tu? Dia hari-hari dia panjat gunung tu untuk berjumpa sifu tu yang duduk dekat atas gunung tu kan. Jadi dan setiap kali dia bila berjumpa sifu tu, dia duduk, sifu tu suruh dia duduk, sifu tu bagi dia satu batu lah, bukan macam ni, suruh dia tutup mata, sifu tu bagi batu tu, dan sifu tu suruh dia pegang, bila dia pegang, lepas tu dia tunggu je apa sifu tu nak cakap kan. Ni RSI rendah, overboard, oversold ke, macam itulah kan. Jadi bila batu ni sifu tu suruh dia pegang, lepas tu dah sejam ke sehari ke dah megang batu tu, lepas tu dia kata baliklah, balik dia ambil balik batu tu, dia panjat tempat mampu je. dia bagi balik batu, sifu tu ambil balik batu tu dekat tangan dia, maka dia balik. Hari kedua pun sama juga. Mungkin ada pada you all yang dah dengar cerita ni jadi hari kedua dia panjat lagi gunung tu, dia jumpa lagi sifu tu bagi lagi batu tu, dia pegang, suruh pegang diam-diam. Sifu tu tak kata apa pun kan. Lepas tu dah sampai petang, sifu tu ambil balik batu tu, suruh balik. Maka benda tu berlaku berhari-harian. Jadi pelajar ni dah mula naik bengang kan, tapi takut jugalah nak melawan sifu kan. Jadi sifu tu suruh benda sama je hari-hari. Dia sampai bagi tangan, dia bagi batu, lepas tu dia pegang, lepas tu sifu tu ambil balik, suruh dia balik. Jadi tapi itulah pelajar ni maknanya dia bukan anak murid derhaka ni pun ayat ni sensitif juga ni kan. Dalam saham ni pun jadi pelajar ni dia bukan anak murid derhaka. Jadi dia tak ada kata apa kan. Dia tak bertanya, sifu tu tak menjawab. Jadi akhirnya sampai pada satu hari di mana anak murid tu bila sifu tu bagi batu tu dekat tangan dia, nak tahu tadi kan jade ni asli ke tidak kan. Jadi anak murid tu terus cakap, kenapa bagi saya jade yang tidak asli, dia kata kan. Kenapa hari ni bagi saya jade yang tidak asli. Jadi sifu dia cakap lah kan, dia kata okey, tahniah, dia katakan tahniah, pada hari ni engkau telah lulus ujian, dia katakan engkau telah lulus ujian kerana engkau nak belajar, nak tahu batu jade yang asli, maka selama hari ni bila aku tunjuk dekat engkau apa nama tu, suruh engkau pegang tu, memang jade yang asli, batu jade yang asli. Jadi dan pada hari ni bila aku bagi engkau batu jade yang tak asli, engkau dah dapat tahu, jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan saham kan. Jadi kat saya maknanya you tengoklah, you baca chart, you tengok sebanyak-banyak chart, tengok daily chart, lepas tu belajar pula tengok, boleh start dengan weekly chart, yang paling biasa daily chart lepas tu tengok hourly chart, tengok 30 minutes chart, lepas tu nak juga tengok 15 minit chart, dan akhirnya dengan you selalu menengok chart ni, you akan dapat feel, you akan dapat rasa sendiri sampai satu ketika dengan sekilas mata memandang, macam saya selalu guna ayat saya dalam kelas saya, sekilas ikan di air tahu jantan betinanya.
Selalu saya tambah lagi. Dan sampai satu tahap lagi, sekilas ikan di air, ikan yang bukan jantan, bukan betina pun you sampai boleh tahu. Jadi samalah macam tengok chart ni. Jadi you akan faham kenapa nak tengok weekly chart, kenapa you nak tengok daily chart, kenapa you bila pula masa you perlu tengok hourly chart, dan adakah perlu pula you tengok 30 minutes chart kan. Dan akhirnya you akan kata pula tak perlu tengok 15 minit punya chart. Lepas tu yang macam you budak baru kan, tanya pula lah kalau main forex ni, nak scalping pula dekat saham kan. Jadi kalau kita jawab kadang-kadang, orang lama ni macam saya jawab, korang kan melenting, marah kata kita dengki kan. Oh, kita kata tak payahlah scalping ni dekat saham, tak boleh buat duit. Oh, melenting lah gang, marah pula gang. Kata kita ni bodoh ke, kau cerdik ke apa kan. Ni mula saya cakap cara macam ni, tak elok dengar bunyi kan. Tapi tak apalah, maknanya you cari pengalaman lah. Satu hari besok, you sendiri akan tahu kenapa kita mengatakan sesuatu. Kenapa kita kata dekat bursa ni tak payahlah scalping kan. Tak boleh cover commission. Ruang buat duit tu terlampau sikit. Lepas tu macam kita kata kadang intraday ni tak boleh diamalkan. Kenapa kan? Akhirnya you tahu kenapa. Tapi you tahu kenapa tu selalunya lebih baik daripada pengalaman you sendiri. Kalau kita mengajar shortcut, kadang-kadang you all tak nak dengar lah, tak nak dengar, tak nak percaya kan. Tapi tak apalah, maknanya kalau tak nak shortcut belajar daripada pengalaman orang lama, belajarlah pada pengalaman sendiri. Tapi nak belajar pengalaman sendiri ni mungkin you terpaksa tengantuk, tengadah, pecah kepala, luka sana, luka sini. Kalau rasa nak buat macam tu, teruskanlah kan. Kalau rasa nak shortcut, dengar je lah apa orang lama kata kan. Kita bukan, tak ada apa-apa langsung, tak ada niat dengki, tak ada niat apa dekat you all kan. Kita niat nak sharing pengalaman. Itu saja sebenarnya ya. Jadi saya rasa okey, dah cukup lah untuk hari ni. Saya berceloteh untuk hari ni. Ada rezeki, kita berceloteh lagi. Kalau you all rajin dengar. Yang ni pun saya masih rasa seronok. 200 lebih juga lagi yang masih maintain mendengar celoteh saya ya. Dan saya minta maaf lah tadi ya. Ada sebab kenapa saya tadi datang rasa sedih ya. Ada sebab. Saya tak nak beritahu lah sebab apa. Apa ni, jadi apa ni, so rasa sayang pula meninggalkan you all. Nak berhentikan bercakap ni kan. Apa nama tu, okey lah. Ada panjang umur, ada rezeki, kita jumpa lagi bila senang ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.